Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Aida Fasihah binti Cik Johar. Nombor bateri A18A0517. Tajuk yang dipilih ialah Epistemologi Etika Perdagangan Internasional dalam Konsep Al-Quran. Yang pertama ialah perdagangan. Perdagangan bermaksud aktiviti jual beli yang melibatkan sistem penghantaran yang berbeza, iaitu melalui jalan darat, air maupun udara. Kemudian epistemologi. Epistemologi bermaksud pengetahuan mengenai sesuatu ilmu yang ada. Perdagangan internasional telah menyebabkan berlakunya pelanggaran etika perdagangan seperti pemalsuan asal-usul barang dagangan. Selain itu, epistemologi juga membantu cara seseorang berfikir. Sebagai contoh, seseorang boleh menjadikan Al-Quran sebagai rujukan agar tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Antara objektif kerja kursus ini adalah untuk analisis ringkasan artikel, menghuraikan 5 isi penting yang terdapat dalam artikel dan mengenal pasti kaitan artikel dengan bahan kuliah yang dipelajari. Assalamualaikum, saya Nur Hidayatul Husna binti Muhammad Taufik, nombor matrik A18A0498. Saya daripada kumpulan 3. Saya akan meringkaskan artikel yang telah kumpulan saya pilih, iaitu yang bertajuk Epistemologi Etika Perdagangan Internasional dalam Konsep Islam. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan manusia dalam menukar barangan dan servis yang sedia ada bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Semasa menjalankan perniagaan, terdapat pelanggaran peraturan dan etika perdagangan menyebabkan kewujudan Al-Quran yang menjadi panduan untuk menjalankan perniagaan dengan adil dan beramanah. Perdagangan terbahagi kepada dua, iaitu perdagangan dalam negeri yang dikenali sebagai perdagangan domestik dan juga perdagangan luar negara yang dikenali sebagai perdagangan internasional. Seterusnya, saya akan memberikan maksud perdagangan internasional yang terdapat di dalam Al-Quran. Secara epistemologi, perdagangan diungkapkan sebagai al-tijarah, al-ba'i dan ishtara. Dalam surah Quraisy, surah ke-106 ayat 1 hingga 4, yang bermaksud suku kaum Quraisy sudah biasa melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menjalankan kegiatan perdagangan internasional. Menurut Philip K. Hitti yang menghasilkan buku keluarannya History of the Arab, menjelaskan keadaan wilayah yang kering, tandus dan penuh dengan padang pasir dan batu-batuan membuatkan bangsa Arab cenderung untuk melakukan perdagangan untuk meneruskan hidup dan mempunyai hasil. Mekah dijadikan sebagai pusat perdagangan internasional yang paling penting dan berpengaruh di seluruh semenanjung Arab. Seterusnya, mengenal pasti etika perdagangan internasional dalam konsep Islam. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan makna perdagangan internasional dengan jelas dan meminta manusia atau peniaga memahami maksud, bukan menjalankan perniagaan untuk mencari keuntungan tetapi juga mencari keredaan Allah. Terdapat 3 jenis etika dalam Al-Quran yang perlu diambil perhatian, iaitu iman, Islam dan juga takwa. Ketiga-tiga etika ini merupakan petunjuk untuk umat yang lalai atau yang tersekat dalam melakukan aktiviti perniagaan. Seterusnya, saya akan menyenaraikan 6 etika perdagangan internasional dalam Al-Quran. Yang pertama, menekankan nilai-nilai Islam dalam menjalankan perdagangan. Yang kedua, menekankan kehalalan produk ekspor dan import. Yang ketiga, mencegah kegiatan rasuah. Yang keempat, mencegah riba. Yang kelima, menerapkan keadilan dan sama rata. Dan yang keenam, menetapkan akaunten syariah ekspor dan import. Sekian daripada saya, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya akan mengatakan mengenai justifikasi etika perdagangan internasionalis dalam konsep Al-Quran. Okey, dalam etika perdagangan terdapat 5 isi penting. Antaranya ialah internalisasi nilai spiritual,
keagamaan Islam, penekanan kehalalan produk ekspor dan juga import, dan pencegahan praktik suap dan korupsi. Okey, untuk ketiga ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut. Internalisasi nilai spiritual keagamaan Islam. Spiritualitas merupakan perilaku taat dalam melaksanakan perintah Allah dan juga konsisten menjadikan wahyu Allah sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan ilmu dan juga pelayanan. Penerapan unsur-unsur ini dalam perdagangan internasional membuahkan hasil yang positif dalam kehidupan. Antaranya, perdagangan internasional yang menggunakan aspek ini terbukti lebih mampu bertahan dan juga berkembang secara baik perniagaannya. Dan secara umum, terdapat 6 manfaat yang dapat diperoleh. Antaranya ialah, yang pertama, perdagangan internasional akan terhindar daripada melakukan penipuan yang mungkin membolehkan pedagang di luar sana menghalalkan secara. Dan yang kedua, dapat meningkatkan produktiviti dan juga hasil kerja pedagang. Ketiga, suasana kerja yang harmoni antara peniaga dan juga pelanggan maupun bersama dengan perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan nilai-nilai positif dalam diri pedagang. Dan kelima, menjadikan perusahaan suatu perniagaan itu berkembang secara berkesinambungan. Dan yang keenam, dapat menurunkan pindahan ataupun pertukaran, iaitu turnover para pekerja dalam perdagangan itu sendiri. Seterusnya adalah penekanan kehalalan produk ekspor dan juga import. Dalam setiap perniagaan ataupun perusahaan, ramai peniaga ataupun pedagang menggunakan logo ataupun lambang halal. Jadi, Islam memperkenalkan konsep halalan thayyiban dalam menetapkan standard kualiti untuk setiap makanan dan juga minuman. Dan konsep ini disaringkan menjadi sistem jaminan halal yang sekarang ini dikenali sebagai JAKI, yang dikembangkan oleh negara-negara yang berpenduduk majoritinya adalah Muslim. Dan persoalan yang membezakan sistem jaminan halal ataupun JAKI ni dengan sistem kualiti yang lain adalah daripada kualiti itu sendiri. Dalam sistem kualiti konvensional, kualiti didefinisikan berdasarkan kepada consumers, manusia itu sendiri. Manakala sistem jaminan halal ataupun JAKI ini diambil didasarkan kepada ajaran hadis, qiyas dan juga ijma' ulama. Ketiga adalah pencegahan praktik suap dan juga korupsi. Suap dan korupsi ini adalah dikenali sebagai rasuah. Faktor yang menjadikan berlakunya atau wujudnya rasuah ni adalah yang pertama, kompetisi perdagangan, iaitu persaingan dalam perniagaan. Untuk bersaing, seharusnya para peniaga ataupun pedagang harus lebih efisien dan juga efektif dalam menjalankan sesuatu perniagaan dan juga perusahaan. Sebagai contoh yang dikatakan wujudnya rasuah ni adalah pedagang merasuah salah seorang pekerja di pajak gadai yang tujuan untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar. Contohnya, mereka kenakan bayaran yang tinggi. Jadi, untuk dapat membayar dengan kadar yang rendah, mereka melakukan rasuah, iaitu merasuah salah seorang daripada pekerja dalam suatu syarikat itu untuk mengurangkan kadar pembayaran untuk mereka. Yang kedua adalah dari segi keuntungan. Pedagang, tak kira dari segi domestik ataupun international maupun daripada perusahaan dalam, mereka inginkan keuntungan yang banyak ataupun memperoleh projek yang besar. Jadi, disebabkan untuk memperoleh keuntungan itu, mereka akan melakukan rasuah dalam kalangan pekerja maupun bersama dengan orang yang mereka berurusan. Contohnya daripada syarikat biasa, keuntungan besar, mereka merasuah salah seorang dalam syarikat yang besar untuk memperoleh projek yang lebih, keuntungannya itu lebih berganda daripada yang mereka dapat. Jadi, untuk dapatkan keuntungan itu, mereka melakukan rasuah, iaitu memberi sedikit ganjaran kepada penerima rasuah itu. Mewujudkan ataupun mendapatkan keuntungan itu,
para pedagang ataupun perusahaan sesuka hatinya memberi rasuah kepada sesiapa saja yang mereka ingin. Wujudnya rasuah ini adalah daripada kalangan negara yang maju, dan rasuah ini saja bukan berlaku dalam segi perdagangan, perniagaan maupun pemerintahan, tapi dia juga berlaku dalam sektor swasta, koperasi, perusahaan perdagangan domestik ataupun perdagangan international. Assalamualaikum, saya Nur Ain Amira binti Muhammad Nazir. Kita perlulah mewujudkan nilai-nilai agama dalam diri kita sekiranya kita melakukan perdagangan antarabangsa dan juga dalam negara. Penyelewengan ataupun riba ini berlaku kerana kuantiti barang yang dijual ialah banyak dan juga skop untuk menjual barang itu terlalu luas. Manfaat yang diperolehi daripada kita mengamalkan nilai agama ini ialah kita boleh menjauhkan diri daripada penipuan, meningkatkan pulangan, meningkatkan hasil dan juga meningkatkan imej negara serta mencipta tempat kerja yang selesa. Riba bermaksud tumbuh dan membesar. Dalam transaksi yang mengandungi riba, peminjam akan mengambil wang yang lebih sedikit daripada wang yang dipinjam. Larangan riba terdapat 4 makasya syariah. Yang pertama ialah wang sebagai alat pertukaran. Kedua ialah dalam riba timbul tanpa risiko ataupun kos. Riba dilarang kerana terdapat pelanggaran dalam memberi pinjaman kerana ia boleh menguntungkan peminjam. Dan akhir sekali, riba dilarang kerana pemberi pinjam mengeksploitasikan peminjam dengan faedah pinjaman. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila Huda binti Sabaran, nombor matriks A18A0601. Untuk artikel yang kami pilih, hubung kait antara konsep dalam artikel dengan komponen falsafah. Epistemologi itu sendiri membawa maksud pengetahuan atau kebenaran, dan logos bermaksud fikiran, kajian atau teori, atau maksud secara etimologi teori pengetahuan yang benar. Ketepatan perdagangan antarabangsa dalam Al-Quran. Konsep perdagangan antarabangsa dan konsep perdagangan secara umum memang mempunyai persamaan yang erat. Menurut epistemologi, perdagangan antarabangsa yang dinyatakan seperti terma tijarah, al-ba'i dan ishtara merupakan penerangan yang bersifat umum. Ia merangkumi semua jenis perdagangan umum termasuk perdagangan antarabangsa. Menurut surah Al-Jumu'ah telah menandakan bahawa adanya perdagangan antarabangsa dengan memerintahkan umat manusia mencari rezeki dan pemberian dari dalam hingga luar negeri. Surah Quraisy menerangkan kewujudan perdagangan antarabangsa merujuk ayat pertama yang disebut kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Ia menunjukkan bahawa aktiviti perdagangan antarabangsa telah menjadi satu kebiasaan bagi suku kaum Quraisy dan menjadi aktiviti secara turun-temurun mereka. Ini membuktikan aspek epistemologi yang memiliki ruang lingkup ilmu, sumber ilmu, asal bermulanya ilmu berkaitan perdagangan antarabangsa, dan ia menjadikan ilmu sebagai suatu proses dalam kehidupan dan menerapkan aktiviti perdagangan antarabangsa. Justifikasi etika perdagangan internasional dalam konsep Al-Quran. Perdagangan atau dagang ialah pertukaran barang atau perkhidmatan atau kedua-dua ini secara sukarela. Terbukti dalam artikel, perdagangan bertujuan mencari keuntungan imaterial yang secara hakikatnya berakibat baik kepada pedagang dan pelanggan itu sendiri, bukan semata-mata untuk mengauk keuntungan. Internaliti nilai-nilai spiritual agama Islam. Penerapan nilai spiritualiti ini telah menjadi aspek positif dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Nilai ini perlu diimplikasikan dalam semua aktiviti perdagangan termasuk perdagangan domestik dan perdagangan antarabangsa. Untuk kegiatan aktiviti perdagangan antarabangsa, ia sebenarnya memiliki lebih banyak cabaran dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya, iaitu seperti rasuah, penipuan dan sebagainya. Jadi nilai ini perlu diterapkan untuk memperoleh kejujuran.
Penekanan kehalalan produk ekspor dan import. Kehalalan sesuatu produk merupakan satu elemen penting bagi pengguna yang beragama Islam sebelum membeli sesuatu barangan yang diperdagangkan. Pedagang perlu peka dengan hal ini. Seperti contoh, untuk pembungkusan makanan, pedagang atau pihak pengeluar makanan perlu meletakkan label halal sekiranya produk makanan yang dikeluarkan itu telah menjalani proses dan patuh kepada syarat yang telah ditetapkan untuk memperoleh sijil halal. Pedagang perlu jujur kerana hal ini berkaitan dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noliana Madiha binti Ahmad Kamal. Nombor metrik A18A0597. Yang pertama, pencegahan perbuatan suap dan korupsi. Perbuatan ini adalah salah satu perbuatan yang melanggar etika dalam perdagangan antarabangsa, terutamanya dalam syariat Islam. Suapan merupakan satu bentuk hadiah berbentuk wang, pangkat dan lain-lain yang bernilai untuk tujuan mencapai sesuatu perkara tanpa perlu berusaha untuk mendapatkannya. Perbuatan ini adalah salah dari segi agama Islam. Ianya sudah lama wujud dalam sesebuah organisasi dan telah merebak ke bidang pekerjaan maupun perdagangan, pemerintahan dan lain-lain. Perbuatan ini menjadi satu kebiasaan walaupun ramai yang tahu dan yang salah. Tapi kebanyakan manusia membutakan mata dengan menganggap perkara ini adalah perkara yang kecil dan remeh. Seterusnya, pencegahan perbuatan riba. Pengamalan perbuatan riba ini adalah satu pelanggaran etika dalam pengurusan perdagangan. Sebarang pertambahan di atas hutang atau penangguhan tempoh bayaran atau pertambahan dalam penukaran barang tertentu dikenali sebagai perbuatan riba. Riba adalah haram dalam sisi Islam. Perbuatan riba ini seolah-olah satu kemestian untuk masyarakat melakukannya tanpa memikirkan kesan yang akan dihadapi mereka pada kemudian hari. Perbuatan ini salah kerana mendapatkan wang lebihan tanpa ada usaha dan ianya boleh memudaratkan pihak peminjam. Allah mengharamkan perbuatan ini dan barang siapa melakukannya akan mendapat laknat daripada Allah. Perkara yang ketiga, penerapan kesaksamaan, skala dan pengukuran. Dalam kegiatan perdagangan antarabangsa, seseorang pedagang hendaklah memiliki nilai kejujuran dan keadilan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Ianya untuk mencipta hubungan kepercayaan sebagai seorang peniaga, terutamanya dalam perniagaan antarabangsa. Islam sangat mementingkan prinsip etika perdagangan yang melibatkan penerapan sikap jujur dan nimbangan neraca yang berbentuk kualiti yang boleh diukur. Seterusnya, berkaitan kuantiti barangan yang diperdagangkan hendaklah mematuhi etika yang telah ditetapkan. Saingan yang tidak sihat merupakan perbuatan yang menyalahi hukum dan etika, terutama dalam perdagangan antarabangsa. Ianya disebut sebagai unfair trade practice, iaitu isu lambakan. Isu lambakan dalam perdagangan antarabangsa mampu memberi kesan yang negatif seperti kerugian kepada peniaga. Yang terakhir, penerapan akuntansi syariat dalam ekspor dan import. Menurut sejarah perkembangan Islam, terbentuknya undang-undang berkaitan akuntansi. Ianya menjadi sumber yang boleh dirujuk dalam kegiatan perdagangan antarabangsa, terutamanya dalam menerapkan konsep Islamiah. Undang-undang ini diguna pakai dalam bidang akuntansi sehingga kini dan dikenali sebagai pengurusan kewangan yang baik dan mengikut
cara yang betul serta mematuhi syarat bagi menjaga ketelusan dan mengesan penipuan dalam pengurusan kewangan perniagaan yang dilaksanakan. Dan peningkatan perdagangan antarabangsa mampu meningkatkan mobiliti barang dan penggunaan sumber ekonomi secara lebih kondusif. Perkembangan dalam bidang akuntansi mampu membantu perkembangan dalam perdagangan yang lebih cekap. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Akhir sekali, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang amat penting kerana negara bergantung antara satu sama lain bagi mendapatkan bahan mentah untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan. Setiap perdagangan mempunyai etika atau cara yang perlu dititik beratkan. Antaranya ialah pedagang perlu menerapkan nilai Islam dalam diri bagi mengelakkan sebarang penipuan dalam perniagaan. Selain itu, pedagang juga perlu memastikan barang yang dijual adalah dari sumber yang halal kerana Allah berpesan agar menjalankan aktiviti jual beli yang mampu memberi manfaat kepada orang sekeliling. Rasuah dan riba kerana amalan ini amat dibenci oleh Allah. Dan seterusnya ialah pedagang juga perlu menerapkan nilai kesesamaan dalam diri bagi meningkatkan kepercayaan antara pedagang dan pembeli. Akhir sekali, etika perdagangan internasional dalam Al-Quran amat penting bagi membantu pedagang berjual beli dengan cara yang berkat dan diredai oleh Allah.